kontak dengan Allah. Kita dah sebut banyak perkara yang kita nak kontak dengan Allah ni macam mana. Hadis yang telah pun saya baca pada kuliah-kuliah yang sudah pernah kita membaca, secara ringkasnya kita kaitkan ya, di mana kita dipimpin langsung oleh Allah. Apabila seorang hamba telah menunaikan segala perintah-perintah Allah yang wajib semua kita buat dengan sempurna, ini syaratnya sempurna, dan ditambahi dengan kita mencari ruang dalam hidup kita, kelapangan, ruang yang paling penting, kelapangan, ruang yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil islami wal iman. Rabbil alamin, rabbana bi ni'matihi al-alwan. Ar-rahmanir rahim, 'ibadihi fil quburi bi rawhi wa rayhan. Malik yaumiddin, yahkumu 'ala bi'amdihi bil 'adli wal ihsan. Iyyaka na'budu wa naqsuka bil ibadati fi kulli waqtin wa awan, wa iyyaka nasta'inu 'ala al-a'da'i wa nafsi wa syaitan. Ihdinas siratal mustaqim, istiqamati wal iman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil hidayati ila tariqil jinan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, min ahli al-kufri wat tughyan. Amin. Ijabatan lid-du'a wa syukran lil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa imamil muttaqin, khatamin nabiyyin rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, insyaallah kita sambung pada kalam hikmah kita yang berikut, yakni 273. Kita dah baca sebahagian, masuk kepada panggan dua, maknanya kepada ceraian dua kalimat. Kalimat tiada sesuatu yang hilang pada orang-orang yang telah mendapatkan engkau. Kita ambil pada kalam yang di muka surat 792 tu, madza wajada man faqadak madza wajada man faqadak wa mal ladzi faqada man wajadak. Tiada sesuatu yang diperdapat oleh orang-orang yang kehilangan engkau, dan tiada sesuatu yang hilang pada orang-orang yang telah mendapat engkau. Hilang engkau, mendapat engkau, aja ada dua. Maka itu sudah pun dihuraikan tentang kalam yang pertama, maza wajada man faqadak, iaitu tiada sesuatu yang diperdapat oleh orang-orang yang kehilangan engkau. Sekarang masuk pula pada kalimah yang kedua, yakni wa mal ladzi faqad man wajadak. Tiada sesuatu yang hilang pada orang-orang yang telah mendapat engkau. Artinya kita dapat rahmat, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah sampai kepada makam ma'rifah, yakni telah melihat kewujudan kebesaran Allah dalam kehidupan kita, dan kita dapat melihat keunggulan Allah, ketauhidan Allah yang jelas dalam semua perkara, dan kita dapat juga merasai, menikmati setiap inji dan setiap pergerakan kita, semuanya tidak sunyi daripada perbuatan Allah. Maka itu artinya kita mendapat Allah. Mendapat Allah begitu maksudnya, dapat lihat dengan terang kenyataan perbuatan-perbuatan Allah yang tidak dapat dinafikan, tidak ada lain daripada perbuatan Allah.
Tidak ada yang kita lihat sebuah nikmat alam jagat raya yang wujud ini di sekeliling kita. Segala akuan yang ada sekeliling kita ini tidak sunyi daripada kewujudan yang diwujudkan oleh Allah. Dalam bahasa yang lain, sebenar-benar wujud itu adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang lain adalah wujud majazi, diwujudkan pada pandangan, hanya pada bayangan. Begitu. Dan seterusnya kita juga dapat menikmati, merasai dan diri kita kebesaran Allah, kewujudan Allah, Rahman dan Rahim Allah. Itu yang paling penting. Jadi makanya kalau sudah ada begitu, artinya kita mendapat Allah. Kalau kita tidak dapat melihat ataupun tidak dapat merasai seperti yang saya sebut pada awal tadi, artinya kita telah kehilangan Allah. Hilang benda, hilang dunia, hilang makhluk, hilang yang baru, ada ganti. Tapi kalau hilang yang hakiki, hilang Allah daripada jiwa dan nur kita, hilang daripada nubari dan hati kita, itu adalah hilang yang sebenarnya, tidak ada ganti. Ini yang ditekan dalam kalam hikmah ini, yang kita faham, ya. Bagi orang yang telah sampai maksudnya dalam pendekatannya terhadap Allah, pendekatan kepada Allah, sehingga panca inderanya telah kontak dengan Allah. Cantik, ya, kontak dengan Allah. Kita dah sebut banyak perkara yang kita nak kontak dengan Allah ni macam mana. Hadis yang telah pun saya baca pada kuliah-kuliah yang telah sudah pernah kita membaca, secara ringkasnya kita kaitkan, ya, di mana kita dipimpin langsung oleh Allah. Apabila seorang hamba telah menunaikan segala perintah-perintah Allah yang wajib semua kita buat dengan sempurna, ini syaratnya sempurna, dan ditambahi dengan kita mencari ruang dalam hidup kita, kelapangan. Ruang yang paling penting kelapangan, ruang yang paling penting kesihatan, ruang yang paling penting kemudahan, ruang yang paling penting keamanan, ruang yang paling penting ketika kita beroleh ada kekayaan. Itu semua ruang-ruang yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apabila kita berada dalam ruang-ruang ini, kita berada di dalam zon ini, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Jangan biar kosong masa berlalu begitu saja. Artinya kita isikan dengan amalan-amalan sunat yang sebanyak mungkin, kuantiti yang kualitinya begitu tinggi dan tidak berkira-kira dengan Tuhan, maka akan jadilah suatu anugerah yang istimewa di mana Allah akan mencintai kita. Itu yang paling penting. Kita nak mengimbau kecintaan Allah. Allah memang Allah pada hakikatnya merahmati, Rahman Rahim Tuhan itu jelas kepada seluruh makhluk. Allah kasih semua makhluk. Dia buat makhluk, dia yang kasih makhluknya sendiri, ya. Dia yang jadikan kita, dia cintakan kita. Kalau saya pernah sebut satu riwayat dulu bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS, ketika Allah telah melantik baginda menjadi imam bagi manusia, imam manusia, imamun nas, maka ketika itu dia pun mohon untuk melihat, mana dia umat-umat yang kata jadi ini makmumnya. Makmum ni manusia seluruhnya ini adalah makmum kepada imam Nabi Allah Ibrahim. Jadi Allah pun buka kepadanya kasyaf, dia dapat melihat, ya, seluruh manusia daripada awal hingga akhir kiamat. Allah zahirkan dalam pandangan, ya, secara kasyaf dia melihat, ya, secara satu firasat yang tinggi. Maka dalam kalangan itu dia menjangka bahawa seluruh makhluk manusia yang dia dilantik menjadi imam bagi manusia itu semuanya baik, semuanya bagus, semuanya saleh. Tetapi duka cita banyak yang kufur. Seperti mana Allah sebutkan statistiknya dalam surah Yasin, ya, kan? Wa adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira, di mana syaitan itu telah menyesatkan majoriti daripada kamu. Majoriti ini Tuhan yang bagi statistik ni, ya.
Apakah kamu tidak memikir ini adalah neraka Jahannam yang dia ancam kamu, tempat yang kamu akan kembali. Jadi dia tengok ramai daripada manusia yang berada di bawah di alam ini, banyak yang sesat, kufur, sesat, ya. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Allah kata kepada Nabi Daud, sedang paling sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, banyak yang kufur. Jadi bila melihat begitu banyak yang kufur, banyak yang sesat, Nabi Ibrahim pun tadah tangan, Allahumma ya Allah, binasakanlah mereka ni. Yang mana yang tak elok tu buang, segala hampa-hampa padi itu buang, ambil isi je. Hampa tu pun Tuhan bagi jadi, tak ada hampa macam mana nak ada padi? Tidak akan tertanggung padi kalau tidak ada hampa. Itu paling penting. Jadi maka Allah tak jawab, silent. Allah tak jawab, tidak perkenankan doa dia. Tapi Allah jadikan satu insiden kat atas dirinya di mana Allah perintah dia sembelih anak dia sendiri. Betul tak? Ketika saat nak sembelih anak tu, dia pun keluarlah, ayah ni sayang. Boleh kata bapa nak bunuh anak, ya? Ketika dia nak turun pisau tu, sudah ada satu dalam diri dia telah merasa satu yang bukan dia tidak puas hati, tapi keluhan sedih. Anak aku ni lah satu-satunya aku nak sembelih. Ya Allah, ya, aku sayang anak ni, satu-satunya anak ni. Demi kerana perintahmu ya Allah. Ketika itu Allah tahan. Allah pun kata dekat dia, kamu ingat tak? Dulu kamu minta, makhluk semuanya aku yang buat, manusia ni semua aku yang buat, semua tu hamba aku kasih kepada mereka, aku sayang kepada mereka. Engkau minta aku binasakan hamba-hamba aku yang aku sayang. Sekarang kau rasa engkau baru seorang, engkau sayang. Bagaimana perasaanmu? Seorang. Dah kamu sudah merasai dia punya pedih perit dalam jiwa, ya. Bagaimana pula kamu minta supaya aku binasakan hamba-hambaku yang walaupun mereka kufur, mereka juga akan berpeluang diberi hidayah. Walaupun mereka sesat, mereka akan diberi peluang untuk dipimpin kepada hidayah. Semuanya urusan aku yang mengatur, aku yang menyusun, ya. Selama mana mereka sedar, mereka memikir, mereka meminta, mereka memohon kepada aku, akan aku pimpin mereka, ya. Jadi maka dengan kerana itu kamu sedarlah. Itulah makanya Allah gantilah sembelihan agung ni digantikan dengan sembelihan agung, yakni menyembelih kibas. Wallahu a'lam. Itu kita kaitkan. Jadi pada hakikatnya Allah tu memang kasih dan sayang kepada manusia semuanya. Hamba dia buat. Tapi ada antara yang begitu ramai, ada yang lebih kasihnya. Rasulullah SAW, dua orang Rasul mendapat julukan sebagai Khalilullah, Habibullah. Dua orang dalam 313 Rasul yang berada di bawah 124,000 Nabi, dua orang mendapat satu anugerah yang istimewa, Habibullah, kekasih Allah. Sebab tu kita bisa salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa habibina wa rasulina wa habibina. Rasulullah tak boleh baca, Nabi Ibrahim boleh, Nabi Muhammad boleh, lain daripadanya tak boleh. Sebab itu anugerah special daripada Allah, ya. Khalilullah, Rasulullah juga diberi Khalilullah. Nabi Ibrahim sudah awal Khalilullah. Artinya di antara rasul-rasul semuanya, walaupun semuanya Tuhan kasih, tapi dua ni dilebihkan. Macam itulah kalangan kita manusia ni. Di antara hamba-hamba Allah, walaupun dia kasih, walaupun semua hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, yang beribadat kepadanya, yang sujud sembah kepadanya, yang luhur, yang jujur, yang ikhlas kepadanya, namun di antaranya itu ada yang lebih dia kasih. Siapa? Yang banyak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ma taqarraba ilayhi taqarrabu li mithli adai ma taratu alayhi wa la yazal al-abdu yataqarrabu ilayhi bin nawafil. Walaupun begitu ramai yang sedar menunaikan segala yang perintah-perintah yang wajib, tapi ada di antara yang perintah yang wajib ni dia nak lagi tambahan untuk buat sesuatu yang
yang lebih murni, yang lebih indah supaya dapat mendekat diri kepada Allah, iaitu dengan melakukan amalan-amalan sunat. Seperti datang seorang Arab daripada daripada kawasan pendalaman, jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Allah perintah sembahyang itu 5 waktu? Ya. Bagaimana kalau aku nak buat lebih daripada itu? Itu adalah baik bagi kamu. Ya Rasulullah, bagaimana Allah perintahkan puasa hanya sebulan Ramadan? Ya. Apakah boleh aku buat lebih daripada itu? Itu bagus, baik bagi kamu. Jadi maknanya yang baik bagi kamu tu artinya dia akan mendapat satu anugerah yang istimewa khas, iaitu mendapatkan kasih sayang Allah. Bila Tuhan kata dalam hadis ini, sambung hadis yang kita baca, yang saya baca pada awal tadi, yang cepat sikit tadi ni, ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu yantiqu ila akhir hadis panjang. Jadi Tuhan kata orang ni, hamba ni, dia selalu mendekatkan diri kepada aku dengan melakukan segala amalan-amalan sunat yang tidak terkira, maka akhirnya aku jadi sayang kepadanya. Bila aku sayang, cinta kepadanya, maka pendengarannya aku yang memegang pendengaran, aku kontrol pendengaran dia, ya. Matanya melihat, dengan aku dia melihat, aku kawal matanya. Telinganya, mulutnya berkata-kata, aku kawal mulutnya, dengan aku dia berkata-kata. Masya Allah, ya. Tangannya yang memegang, yang meraba, dengan tangan itu aku yang memegang. Tangan dikawal, kaki dikawal, itu hadis. Maka depannya cahaya, belakangnya cahaya, iringannya dengan cahaya, kata Allah. Subhanallah, hadis kudusi sahih Bukhari Muslim. Jadi makanya kita mengambil kira dalam hadis 40 ada masuk. Kalau tuan-tuan perempuan tengok dalam kitab hadis 40 ada hadis ini, panjang, bacalah, ya. Jadi maka tu apabila kita sudah dikasihi oleh Allah, Allah pegang kita, inilah dia yang kita baca sekarang ni. Orang ini sudah mendapat Allah, sudah dikawal Allah, sudah dipegang Allah langsung, dituntun, dipimpin langsung, berhasillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah dapatlah pertolongan itu. Jadi Fatihah yang kita baca dalam sembahyang itu sudah terbukti, ya. Ini yang kita nak tadi. Makanya dikata oleh musannif, bagi orang yang telah sampai maksud dan pendekatan terhadap Allah sehingga panca indera yang telah kontak dengan Allah, berarti ia tiada kehilangan sesuatu apapun. Kalau sudah ada Allah, sudah dengan Allah, kita tidak ada merasa lagi. Jadi di sini ada satu makam, mesti ada dalam makamul ahwal, lisanul ahwal, makamul ahwal, itu kita istilahkan sebagai sifat batin. Istilah ni lah, maqamul ahwal, lisanul ahwal, ini kita guna kepada dalaman, ya. Sabar, syukur, khusyuk, khudu, tadarru', ya, al-khawf, al-haya, al-raja', ya. Semua sifat-sifat ini masuk dalam istilah maqamul ahwal. Lisanul hal, penting ni, penting sangat-sangat. Kalau tidak ada yang ni, kita tak jumpa Tuhan, tak jumpa, ya. Ini paling penting sekali. Kena tanam jiwa, kerana Tuhan buat kita kerana jiwa, bukan kerana badan tubuh kasar ni lah. Tubuh kasar ni kalau Tuhan buat, banyak lagi yang Tuhan buat makhluk-makhluk Allah yang tak bagi masalah atas muka bumi, betul tak, ya. Harimau, singa tak bagi masalah walaupun dia buas, ya. Tapi manusia ada masalah. Bila untuk mengatasi masalah, maka Allah jadikan satu urusan dalaman, maqamul ahwal. Itu urusan-urusan jiwa, urusan batin yang tidak diketahui oleh siapa pun melainkan Allah saja. Urusan itu masuk dalam qul ya amri minkum, dia daripada kamu sendiri, maknanya kamu sendirilah mesti uruskan dia. Jadi maka dengan urusan itu, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, telah membawa kita kepada satu mercu yang begitu tinggi. Jadi anugerah inilah yang kita kendaki, bahawa Allah pimpin kita langsung, Allah bawa kita langsung, dan Allah kuasai kehidupan kita langsung. Jadi pentadbiran kita bila kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah berhasil, proven, terbukti. Ini yang kita kendaki. Jadi inilah yang kita nak jadikan sebagai suatu pegangan kita dalam bulan puasa, khususnya kita dah dekat nak puasa ni, ya. Dekat nak puasa,
kita jaga yang zahir, tidak makan, tidak minum, tidak masuk sesuatu pada rongga yang baru maupun rongga yang asli atau rongga yang baru, ya, maka puasa kita terhasil sebagai puasa syariat. Puasa syariat berhasil. Sebulan puasa boleh raya. Tapi dekat tu tak jadi benar. Sebab kita bukan datang dengan jasad luar, kita datang dengan jasad kasar, kita datang dengan jasad halus. Jasad halus inilah yang kita kena kuasa, kita kena jaga. Jadi maka itu sehingga ada hadis semalam kita baca di Kepala Batas. Hadis tu tak bawa kitab dia tebal kan. Jadi kata Rasulullah, mengikut hadis Rasulullah ni, hadis sahih ni, apabila kamu buat 5 perkara, batal kamu punya puasa. Walaupun ini bukan syariat, ini hakikat. Ya, kamu bercakap bohong, batal, puasa kamu batal. Ingat baik-baik nah, jangan dengar setakat ni kena pabih. Bahaya besar tu lah. Salah cakap ni, habis Ustaz Hasan kata cakap bohong batal puasa. Kacau lah. Tapi kita sebut dulu hadis tu kata dulu tu. Ya, bila kamu menggunjing orang, menggunjing ni artinya kita mengumpat orang, batal. Pertama kita bohong, batal. Kedua kita menggunjing orang, ya, kita mengumpat dia, batal. Ketiga kita naik jadi saksi palsu, ya, memberikan suatu perakuan yang palsu, merugikan orang, ya. Kemudian kita bawa mulut, mengadu domba bagi orang bergaduh, bawa mulut orang kata, ya, domba, ya. Dan yang kelima, melihat sesuatu yang menggugat syahwat dan dia adalah haram. Menggugat syahwat haram, ya. Tengok aurat orang perempuan tak ada pasal, ya. Tengok benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5 perkara ni kalau kita buat, batal. Itu ada hadis Nabi. Tapi ini pegangan mazhab Hambali yang beramal di Saudi. Dan pendapat salah seorang sahabat Nabi yang pendapat begini, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata, hadis ni Nabi dah bang 5 perkara, batal. Dia batal secara maknawi, bukan batal secara hakiki. Tapi mengikut Aisyah, hakiki pun batal, maknawi pun batal. Maknanya, tetapi dia tak boleh pergi makan lah. Tak boleh lah kita dah batal puasa boleh makan lah, tak boleh. Dia wajib kena imsak sampai maghrib. Ini pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Fahamlah, satu mazhab saja. Dan pendapat Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mengikut 3 orang ulama lagi, khususan Imam Syafi'i, tidak batal puasanya, hanya yang batal pahala puasanya. Tengok, ini yang kita pakai, yang pagi ni nak pakai yang ni lah. Tapi kita kena bawa dua-dua lah. Saya kata lu gitu, lega bila dengar ustaz kata tak batal puasa, ya. Boleh tengok gambar apa Bollywoodnya, kacau kan. Ini tak mau tu kena jaga tu lah, mata tu kena jaga. Jadi maknanya, walaupun para mazhab Imam Syafi'i dan ulama yang tua lagi mengatakan tidak batal puasa secara syariat, hanya batal yang pahalanya saja. Jadi bila pahalanya tak ada, puasa itu tidak boleh menjana ketakwaan. Puasa itu tidak boleh menjana ketakwaan. La'allakum tatakun, tak boleh capai. Bila tak boleh capai yang tatakun, macam mana kita nak dekat dengan Allah? Ini yang kata tadi, kita nak dekat dengan Allah. Jadi maknanya dikendaki di sini kita kena cari jalan macam mana nak mendekat dengan Allah. Ya. Orang yang demikian sudah, itu pun makna kata musannif, bagi orang yang sampai maksud penghematan pendekatan hingga panca inderanya telah kontak dengan Allah, berarti ia tiada kehilangan sesuatu apapun kerana ia tiada memerlukan dalam arti ketergantungan, tetapi adalah dalam arti sementara. Itu pun tidak masuk dalam hatinya kerana hatinya telah menjadi rumah Allah. Yang sementara ni masuk benda-benda lain lah, urusan dunia. Kita masih hidup lagi, kita mesti urus kehidupan. Walaupun Allah telah masuk dalam jiwa kita, artinya masuk nur tajalli. Tu masuk tu. Jangan kata Allah belum masuk. Kalau habang habis-habis tu, nur tajalli yang kita sebut banyak kali dah.
tempiasan cahaya nur zat Allah, cahaya nur sifat Allah, cahaya nur perbuatan Allah limpah masuk dalam jiwa kita, kita dah tak nampak lain, nampak Allah. Nampak pergerakan yang kita sebut tadi, pergerakan, kewujudan, alam yang pada, al-kaun, semuanya ini kita nampak satu. Itu dia panggil musyahadah. Musyahadah, persaksian dengan mata hati. Ya, mata kasar ni tengok dunia lah, nampak kasar ya. Ambil ubat makan, itu mata kasar. Ambil ubat, aku demam makan, betul ya, ya. Maka dia itu adalah sanggih tangan yang gerak masuk mulut ni pun dia nampak ada perbuatan Allah. Tablet yang dia telan itu pun dia nampak ada ini urusan Allah ya. Janji sihat yang diharapkan melalui wasitah ubat ini pun dia nampak sampai tahap tu. Masuk ke jiwa dia, kesembuhan bertindak, afiat datang daripada Allah. Itu yang dia kendaki dengan nur perbuatan Allah dah masuk dalam jiwa dia. Dia kena sampai ke situ. Dia kena sampai ke situ tuan-tuan. Barulah kita dapat hubungan dengan langsung dengan Allah. Yang nak dapat bahasa apa tadi ni? Kekasih Allah. Boleh tak? Maka itu kita telah terima. Kalau dah ada macam itu, syurga. Itulah artinya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Al-Quran kata bagi orang yang takut makam Tuhan ni, makam ni lah, makam syuhud, makam syuhud, makam musyahadah. Apabila sampai makam musyahadah, sudah jiwa hati, mata hatinya sudah dapat melihat kebesaran kewujudan Allah, keunggulan, ketauhidan Allah, maka dia telah sampai kepada satu makam dipanggil surga. Maka Tuhan bagi surga di dunia, surga di akhirat. Di dunia bersama orang kaya, bersama yang maha kaya, yang bersama dengan maha yang benar-benar kaya, Allah. Jadi apa yang dia perlu pada lain lagi? Maka itu kalau tak ada tangan dia doa ni hanya untuk menzahirkan syariat saja. Dia minta tu hanya pada gambaran syariat, bukan pada hakikat. Kerana apa yang nak minta tu pun Tuhan dah tentu. Benda nak minta pun Tuhan dah tentu. Ilham untuk meminta doa tu pun daripada Allah. Untuk kabul doa daripada Allah. Jadi apa yang ada pada dia, semua ada pada Allah, tak perlu pada lain. Makam ini dipanggil makam apa? Semua tu kita kenal di balik ini ya, tasawuf tu banyak. Makam fakir namanya. Kenapa makam fakir? Allah kata, ya ayuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah wa kana Allah ghaniyan hamida. Wahai manusia semua, dia tak kata orang beriman. Wahai manusia semua, kamu ni fakir, artinya berhajat kepada Allah, tapi kamu tak sedar kamu berhajat kepada Allah. Nak angkat jari pun kamu berhajat kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah itu adalah maha kaya ghani, lagi maha terpuji. Itu kena faham tu. Jadi naik makam fakir. Bila makam fakir, kita ambil bayangan syariat lah. Orang fakir, dia tak terlibat, dia tak payah pakai elektrik TNB, tak payah pakai lagi ayak PBA. Duduk atas bukit ya, duduk tepi sungai, buat pondok dia sendiri, dia makan daun-daun kayu, buah-buahan dia tanam sendiri, dia makan ayak sungai dia ambil ya. Orang ni tak ada apa-apa sangkut paut kan, tak payah tengok bil dia tiap bulan kan ya, kerana dia tidak berhajat. Dia tidak berhajat. Ini orang fakir namanya ya. Pada hakikat dia kaya. Pada hakikat dia kaya. Betul tak? Pada zahir dia fakir. Tak ada apa rumah, tak ada elektrik, tak ada air ya. Tak ada, tidak ada apa nama, tidak ada makanan dalam rumah. Tapi dia boleh hidup, boleh berjalan sebab dia bergantung kepada alam sekeliling, alam yang disebut sebagai apa nama, keadaan yang asal, alam kita panggil alam kusur. Dia duduk dalam satu alam yang tidak terikat dengan manusia. Itu kita panggil fakir yang hakiki. Kita ni sebenarnya adalah sebagai orang yang fakir pada lahir ya. Kita perlu kita perlu pakaian, perlu makanan, perlu lampu, perlu bagai-bagai dalam kehidupan kita ni. Pada hakikat juga kita adalah fakir. Tapi fakir kita dengan fakir orang yang duduk atas bukit saya cerita tadi ini, tinggi martabat dia. Dia kaya kerana dia tahu, dia pegang satu,
Dia kata rezeki semuanya daripada Allah. Allah SWT tanggung, hakikat itu dia pegang, ya. Wa ma dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di dalam bumi ini melainkan Allah tanggung dia punya rezeki. Jadi apa yang nak bimbang pasal rezeki? Tuhan dah tanggung. Tambah lagi pula dengan penjelasan daripada ulama-ulama yang mu'tabar, Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu dah ada lidah boleh rasa, kamu ada rengkung boleh telan, kamu ada gigi boleh kunyah, ya, kamu ada hidung boleh hidup, ya, kamu ada selera, tentu ada rezeki. Nampak? Oh, dia pergi kena pergi betul. Tak ada gigi boleh ada rezeki lagi, ya. Tak ada rengkung habis, rengkung tak ada, tak boleh. Gigi tak ada boleh lagi. Satu orang tak ada gigi boleh makan lagi lah, ya. Betul tak? Tak ada hidung boleh makan lagi. Tak ada hidung boleh makan. Orang kena Covid mana ada rasa bau boleh makan lagi kan. Tang lapang Tuhan bagi lapang juga, ya. Kita kena pegang. Jadi pegang konsep tu. Imam Ghazali mengatakan begitu. Cantik kalau kamu sudah ada lidah dengan rasa, kamu ada rengkung boleh telan, kamu ada gigi boleh kunyah, ya. Kamu ada hidung boleh hidup, ya. Pasti confirm mesti ada rezeki. Tuhan tak akan buat satu benda dengan sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaihi la turja'un? Apakah manusia mengira bahawa dia dijadikan sia-sia? Tidak ada sebab. Sedangkan dia akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Masya Allah. Ini semua kita kena faham, ya. Kita kena lihat bagaimana muamalah kita dengan Tuhan. Sekarang ni ilmu muamalah dengan Tuhan. Kita banyak muamalah dengan dunia. Sekarang kita kena muamalah dengan Allah. Ini ilmu yang kita bicara malam pagi ni, tuan-tuan. Ilmu muamalah billah. Muamalah dengan Tuhan. Nah, yang penting muamalah dengan Tuhan, bukan muamalah dengan makhluk. Bermuamalah dengan makhluk, berbagai-bagai macam masalah timbul, tidak? Berurusan dengan makhluk, timbul berbagai-bagai macam persekitaan, permusuhan, ya. Tetapi kita bermuamalah dengan Allah, kita mendapat syurga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi mereka yang takut kepada makam Tuhan mereka. Makam apa ni? Makam ketuhanan, makam rububiyah, ya. Baginya dua syurga, syurga dunia, syurga akhirat, ya. Di dunia pun dah syurga, di akhirat pun dah syurga. Syurga di dunia sebab dia sudah merasai kekayaan itu dengan Allah, duduk dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Allah pimpin aku, Allah bawa aku, Allah yang sendiri yang menguasai segalanya, ya. Baru kita sebut dalam Fatihah tu terpakai, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, tinggi pada subhanallah lagi. Alhamdulillah ni tinggi pada subhanallah. Subhanallah duduk di bawah, di atas lagi, ya. Baru atas lagi Allahu akbar. Letaknya begitu, ya. Faham, boleh kan? Seperti kita zikir, kita mula dengan subhanallah dulu, ambil yang rendah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, ya. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Nabi kata memenuhi timbangan mizan tu, mizan pahala kita semuanya. Dia bergantung di atas dua kalimah ni, ya. Kalimatan habibatan sakhilatan ala lisan, ya. Subhanallahil azim wa bihamdih. Nabi kata kalimatan habibatan ila rahman, dua kalimah yang senang, yang disukai, disayangi oleh Tuhan yang Maha Rahman. Sakhilatan ala lisan, ya, di mana lidah di atas, mudah di atas lidah menyebut. Thaqilatan khafifatan ala mizan, berat pada timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Dua kalimah ni berat timbangan, ya Allah, ya. Kenapa subhanallah? Maha suci Allah daripada segala macam syarikah. Apa dia syarikah? Menolak segala macam bentuk ikhtiar, macam sebarang bentuk kasab, sebarang bentuk pergerakan itu yang tidak ada melainkan Allah. Kalau kita kata aku sembahyang, aku sendiri, aku duduk sembahyang, aku puasa, aku ini, aku ini, Allah pun buat juga. Siapa yang buat? Jadi ada dua kuasa. Kembali kuasa itu kepada Allah, kembali balik hakiatnya kepada Allah, ya. La tataharraku illa biiznihi, tidak akan bergerak apa juga zarah melainkan dengan izin dia. Betul tak? Dan Allah menghendaki kita minta lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebab kita perlu petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk, sesat kita. Semuanya daripada Allah. Maka itu kita harus kembali, harus lihat. Maka inilah yang kita hendaki. Kalau sudah ada pegangan macam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kaya. Kita kaya. Kemudian satu lagi saya nak sebut, macam mana kita nak dekat dengan Tuhan lagi. Ini secara kita menutup balik, ya.
Yang kita nak dekat dengan Tuhan, kita nak berhubung dengan Allah, kita nak dekat dengan Allah, kita nak Allah juga dekat dengan kita, kita bersama-sama dengan Allah sahaja, tidak dengan yang lain, ya. Supaya kita dapat merasai kekayaan besar daripada Allah itu, kita dapat menikmati segala kekayaan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak buat? Ini tuan-tuan boleh tengok, ada Imam Nawawi rahimahullah ada bawa dalam satu hadis, dalam kitab hadis 40 ada. Spesialis Al-Imam Nawawi, ya, begitu bijak sekali dapat membuat suntingan daripada ratusan ribu hadis. Beliau hanya boleh pilih 40 hadis yang dikhaskan perlu, penting umat Islam kena tahu. Hadis 40, semua orang ada kan hadis tu, ya. Satu di antaranya hadis, kalau tuan-tuan boleh buat dalam kitab hadis 40, hadis yang ke-19. Bukan hadis 40, hadis nombor 19. Siapa ada kita hadis 40 di rumah, buka hadis nombor 14, nombor 19 baca. Itulah dia punya rawatan bagaimana kita nak dekat dengan Allah, dan Allah pun akan dekat dengan kita, dan kita akan merasai kaya. Cukup Allah dengan kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah, ya, menguasai, mewakili segala-galanya bagi diri aku. Nampak tak? Ada masalah, Allah wakil kita. Boleh tak? Allah lantik kita. Dalam hadis ni, yang ini Rasulullah bercakap kepada Abdullah bin Abbas, dia budak lagi masa tu, umur dia 11 tahun. Umur dia 11 tahun, dia membonceng ya, unta Rasulullah ni unta. Rasulullah pun bawa dia. Dia ni pupu Nabi lah, bukan anak menakan, pupu Nabi, tapi dia dah muda, pupu Rasulullah. Bapak dia Abu Talib. Bapak dia Sayyidina Abbas. Ya. Sayyidina Abbas adalah dua beradik dengan Abdullah, bapa Rasulullah. Itu bezanya. Jadi maknanya dia dengan Rasulullah ni pupu, tapi oleh kerana dia ni pupu, dan dia walaupun dia muda, tapi dia punya kepintaran, ya, akal dia cukup tinggi. Rasulullah berdoa ketika dia baby lagi, ya Allah, ajarkan ya kepada kanak-kanak ini ilmu Al-Quran, ilmu tawil Al-Quran, dan ilmu. Nampak tak? Yang membentuk dia sebagai pribadi seorang alim, Allah bagi ilmu tu dekat dia. Jadi sebab itu dalam semua urusan, kalau urusan berkaitan Al-Quran, tafsir, takwil Al-Quran, dia punya final. Kalau ambil dia punya final, habis, tak payah bimbang lagi lah. Kita dah boleh pakai tafsir. Sekarang ada kan dijual, dia tafsir diterjemah, dalam ulama Indonesia juga buat. Dia ada 3 volume kan, tafsir Ibnu Abbas, tuan-tuan boleh beli baca. Ada ya, tafsir Ibnu Abbas, dia ada 3 jilid. Dah sudah di Indonesia kan, bahasanya mudah dibaca ya. Alhamdulillah. Untung kita hari ini, peranan ulama-ulama Indonesia banyak sekali ya, membantu Nusantara Melayu. Alhamdulillah. Jadi dalam itu dia kata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah duduk di belakang Nabi naik unta, ya. Maka Nabi berkata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak, aku nak ajak kamu beberapa perkara penting, ya. Ihfazillah yahfazka. Kamu pelihara Allah, Pak. Kamu pelihara Allah, ya. Pelihara Allah Subhanahu wa taala, jaga niscaya Allah akan menjaga. Yahfazka, Allah akan jaga kamu. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Al-Quran menyebut in tansurullah yansurkum. Al-Quran pula kata, kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Cukup senang dah, Tuhan bagi tip kat kita, cukup besar, penting ya. Itu Nabi pula ingat. Dan kemudian Nabi ulang lagi sekali. Nabi kata, ihfazillah tajidhu tujahak. Masya Allah, ya. Kamu pelihara Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah akan berada di depan kamu. Jangan nak buat ni. Allah ada di depan kamu. Kan kita ada kata dalam soal ihsan, ya. Ya Muhammad akhbirni 'anil ihsan, ya Muhammad khabar kepada aku ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi pun jawab, ihsan itu kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihat. Lam yarak, kamu tak boleh melihat. Fa innahu yarak, di mana Allah melihat kamu. Ini yang kita nak, seolah Allah di depan kita. Hadis ini mengukuhkan lagi. Ihfazillah
ihfazillah tujahak, tajiduhu tujahak, maka kamu akan melihat Allah di depan kamu. Kalau Allah dah ada depan kamu, maknanya kamu akan lakukan sebaik-baik mungkin. Kamu akan jaga setiap watas hudud, segala perintah, cegah, suruh Allah, kamu akan pelihara dengan baik. Betul tak? Sebab kamu tahu Allah depan kamu. Jadi maknanya di depan kamu tu kamu kena pelihara Allah. Jadi kita nak faham ni pelihara ni apa. Macam mana kita nak pelihara Allah? Allah Tuhan, Tuhan yang pelihara kita, bukan kita pelihara Allah pada hakikat. Bagaimana kita nak faham hadis ini? Hadis masuk dalam kumpulan mutasyabihah. Hadis mutasyabihat, hadis yang kesamaran, perlu kepada takwil, bukan perlu kepada tafsir. Dia perlu bawa kepada makna batin, jangan bawa kepada makna zahir. Makna zahir jadi Allah tu lega orang pula, kita nak jaga ni. Kita kena bawa makna batin, ya. Apa arti pelihara ni? Ini ulama punya peranan lah, ya. Contohnya perkara yang paling penting kita kena jaga ni apa, tuan-tuan? Pertama kena jaga soal iman, jangan bagi batal. Syahadah kita kena batal. Jaga, jangan bagi batal syahadah kita, jangan bagi rosak iman kita, jangan bagi hilang kita punya pegangan agama kita. Itu paling penting. Artinya mestilah pelihara akidah. Tu Allah tu, makna pelihara Allah tu, pelihara akidah Islam. Cari akidah yang subur, akidah yang luhur, akidah yang jujur, akidah yang ikhlas, akidah yang murni. Wa taftariqu ummati ala thalas wa sab'ina millah kulluhum binnar. Maka berpecah umat aku kepada 3 puak yang besar dengan 70 jalan, kulluhum binnar, 73 semua, illa millatan wahidah, kecuali satu saja yang terlepas. Yang satu tu kena cari yang satu. 73, 72 masuk neraka, kulluhum binnar. Yang tinggal hanya satu. Apa yang satu? Ana wa ashabi wa alaihi. Aku dan para sahabat aku jaga pegangan. Itu dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah pun kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi pun kata Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Mu'tazilah pun kata Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Siapa yang betul-betul yang masuk dalam Sunnah wal Jamaah ni? Ini kita nak kena teliti lagi. Sebab itu kita perlu hadir majlis-majlis ilmu, perlu merujuk kepada Al-Quran, perlu membuatkan satu perbandingan pemikiran. Jangan putus daripada hubungan ulama, mesti dampingi para ulama, baru kita akan dapat memilih akidah yang betul, tuan-tuan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita kena cari siapa yang mula-mula susun ilmu akidah, ilmu tauhid. Ulama yang berperanan yang betul-betul menyusun ilmu akidah ni, yang asalnya, yang tulinnya, yang genuinnya adalah Imam Bashar Ali bin Bashar Hasan al-Ash'ari, gelarannya Abul Hasan al-Ash'ari, atas kaul yang rajih. Apa kaul yang kuat? Prinsipnya yang kuat, dengan 13 sifatnya. 13, dia perkenalkan 13 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya sifat banyak Allah, tapi kita nak ngaji hanya untuk silibus manusia yang nak tahu Tuhan, cukup dengan 13. Banyak lagi sifat lain, tapi dia punya kepintaran dan kemahirannya, dia boleh buat seleksi, dapat 13 sifat. Apa mengaji yang ni pun dah cukup lah. Maknanya kita sudah cover, dia punya coverage itu sudah ada, ya. Dia sudah masuk package tauhid yang lengkap dalam tu. Ini 13 sifat. Dia panggil qaul rajih, satu prinsip yang sudah kukuh kuat. Datang lagi seorang pembantu lagi, Imam Abul Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi Al-Mutakallim, seorang lagi. Tambah lagi untuk melengkapkan lagi dengan 7 lagi sifat, melazimkan sifat-sifat ma'ani. Maka jadilah 20 sifat ini sebagai satu modul mazhab yang disusun begitu rapi, mudah dipelajari. Bukan bid'ah, sebab dia ada sandaran hadis. Semua tu ada sandaran hadis, ya. Itu kita kena faham. Tapi oleh kerana kita tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan ilmu ini, kita hanya bergantung kepada ulama. Sebab tu kena ikut ulama. Ulama lah yang mengikat kita sampai ke Rasulullah, ya.
Jadi ulama-ulama ini ahli dalam bidang Al-Quran, dalam bidang hadis, dalam bidang ilmu-ilmu Islam, dalam prinsip disiplin ilmu. Mereka sudah kuasai dengan baik. Mereka boleh meruntun kita, bawa kita menuntun sampai kepada bertemu dengan Allah. Tarekah kita itu tidak putus. Itulah tarekah Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, rumusan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita mesti berada di bawah rumusan mazhab ini. Jangan keluar. Barulah kita selamat. Lain daripada dia habis. Sebab sudah terputus mengikut Az-Zabidi, pensyarah pada kitab Ihya Ulumuddin, Ittihafil Sadatil Muttaqin, nama kitab, ya. Dia kata apa? Idza utliqa min ahli sunnati wal jamaah fa murad bi asy'ariyah wal maturidiyah. Idza utliqa min ahli sunnah wal jamaah fa murad bi asy'ariyah wal maturidiyah. Sinonimnya dia kata. Bila disebut Ahlussunnah wal Jamaah, faham? Dia adalah rumusan-rumusan yang telah disusun oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Dia kata Ihya Ulumuddin, tak ada siapa yang sangkai, tak ada siapa nak disangka yang kata dia tak betul. Kerana itulah rumusan yang mu'tamad, rumusan yang terpelihara, yang selamat, yang dipakai di Azhar. Azhar pakai dia. Nampak tak? Ya. Di Saudi tak pakai. Saudi tak pakai. Itu yang jadi Wahabi tu. Nah. Mengkufurkan lagi ada mungkin. Na'udzubillah, ya. Mengkufur, kata tak betul. Kena ikut dia. Dan satu lagi, seorang ulama lagi bangun di Mesir, Syekh Ahmad Muhammad Al-Tahawi. Ya. Kalau kita pernah baca kitab Tauhid, Jauharatul Tauhid nama kitab. Kitab tu sudah di Melayu kan. Jauharatul Tauhid, kitab kuning, kitab turas, ya. Dalam kitab tu ada sebut tentang akidah Sunnah wal Jamaah, tapi ini kebanyakannya dianut oleh faham-faham pengikut mazhab Hanafi. Orang-orang Hanafi, orang tabligh banyak pakai dia. Orang tabligh guna kaedah ni. Ni mazhab ni, ya, mazhab ni yang termasuk dalam rumpunan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Jamaah ada tiga rumusan yang boleh kita pakai. Pertama, Abu Hasan Asy'ari mesti ganti dengan Al-Maturidi. Yang kedua, yang ketiga At-Tahawi. Tiga-tiga ini sah. Lain daripada tiga ni, hanyut. Kita hanyut. Kalau kita ambil lain daripada tiga ni, kita hanyut. Datanglah Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jabariyahnya, Mujassimahnya, ya, Rafdiyahnya, ya Allah, habis. Rosak kita semua. Jadi kita kena berhati-hati, dan tuan kena mengaji sebelum ta'alakum hujjatakum fa innakum mas'ulun. Belajar hukum hujah-hujah kamu, kerana kamu akan ditanya nanti dalam kubur. Confirm itu, ya. Bukan nak ambil sijil, bukan nak ambil tauliah, bukan kita nak ambil apa kemegahan, tapi kita nak selamatkan perjalanan kita sebelum kita bertemu dengan Allah, kerana kita datang kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Betul tak? Dia banyak kali lah. Jadi maka itu hadis ini macam mana kita nak jaga? Perkara yang pertama. Kedua, nak jaga apa? Perkara yang kedua yang kita kena jaga, tuan-tuan, adalah as-salah, sembahyang. Paling besar sekali adalah sembahyang. Bagaimana menjaga hamba? Kita nak jaga Tuhan. Jadi kita kena jaga yang pertama sekali adalah menjaga ibadat sembahyang. Itu yang paling khusus. Jadi pendek kata, mempeliharai perintah Allah yang pertama sekali adalah sembahyang, kerana dialah yang akan ditanyai di akhirat. Perkara pertama yang akan disoal tanya kepada seorang hamba di akhirat adalah as-salah. Itu paling betul. Maka itu kita kenalah melihat bahawanya pertolongan kita kepada Allah, kita kata nak tolong Allah, tolong jaga kamu punya ibadat sembahyang itu, paling penting sekali, ya. Jadi makanya apabila kita tidak memahami betul-betul perkara ini, kita tak tahu apa nak jaga. Itulah maksud yang ditekankan dalam hadis yang kita baca tadi ini, ya. Sembahyang ni di bulan puasa nak masuk ni kan, kita nak kena pelihara sembahyang kita elok-elok. Sembahyang tu pelihara daripada kita kata daripada tiga aspek, ya. Tiga dimensi, boleh tak? Bukan aspek, tiga dimensi. Dimensi pertama lahiriah, dia punya frame solat tu kita kena jaga dulu. Frame dia, kerangka dia, yang ditekan oleh para ulama, ya,
aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi syuru'il makhsusah. Yang ni kena jaga. Itu dia punya kerangka. Apa nama tadi ni? Aqwalun wa af'alun, perbuatan, perkataan dan perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, yang ditutup dengan taslim, bi syuru'il makhsusah, yang ditakluki dengan beberapa syarat yang tertentu. Yang tu kita kena jaga dulu. Luar dia. Rukun-rukunnya yang 13. Sunat-sunat hayahnya yang 16. Ya. Segala sunat ab'adnya yang 7. Cantik kan? Itu mengikut rumusan ulama yang dah susun dalam kitab-kitab lah. Yang muktabar biasa begitulah. Ya. Rukunnya 13 confirm. Bersihkan. Supaya kita dapat menguasai rukun 13 dengan baik. Kemudian dia punya sunat-sunat hayat yang memperindahkan, membentuk tentang adab sembahyang itu lebih cantik dilihat. 16, ada kata 19. Imam Nawawi kata 600 sunat hayat dalam 2 rakaat. Masya Allah. Tu kita tak payah pergi tinggi-tinggi lah. Nak kaji boleh. Dan 7 sifatnya, 7 yang masuk dalam sunat-sunat ab'ad yang dituntut kuat. Nabi tak tinggal. Dia mau lukutu. Itu kerangka. Yang kedua dalam dia punya haki, dia punya apa? Ruh salat. Dia punya ruh. Setiap yang kerangka ni kena ada ruh. Kita rangka, kita mesti ada ruh, jiwa, raga. Ada luar tak ada batin, macam mana? Ya. Kita boleh hidup ni kerana batin. Kalau tak ada batin tak hidup lah. Ya. Hidup kerana ada jantung, kerana ada nyawa, ada ruh. Kalau tak ada benda tu mana nak hidup? Walaupun kita sigap macam mana sekali pun. Jadi kena ambil nombor 2, lebih tinggi sikit, lebih penting, lebih mustahak. Itu kita panggil ruh dia. Jaga jasad, jaga ruh. Sekarang jaga ruh pula, ruh salat. Apa dia ruh salat itu? Hakikat salat itu adalah khusyuk. Khusyuk. Khusyuk ni lah yang kita mengaji bab. Yang kita mengaji pagi ni, antaranya kitab-kitab yang kita mengaji ni, untuk nak bentuk khusyuk. Khusyuk ni bukan hilang ingatan sampai lupa diri. Itu bukan khusyuk. Itu dah masuk tu nenek tu letak betul lah. Sembayang ni sedang aku sembayang di Masjid Al-Huda. Aku sembayang subuh berjamaah. Aku dengar tu imam baca. Sedang lah tu. Ya. Itu bukan artinya, maknanya itu yang dikehendaki. Jadi yang kata khusyuk ni kita buat dengan sempurna. Seolah-olah macam ada sedang orang duk perhati kita. Allah perhati kita lah. Allah perhati kita. Orang yang beriman dia tahu Allah sedang perhati. Aku baca, Tuhan dengar. Tu imam duduk depan, dia baca surah-surah. Ya, dia bukan takut ke jemaah di belakang. Dia kena takut kepada yang nak mendengar. Ya, kita terdedah kepada 3 sifat Allah. Bila kita berdiri depan sembahyang tu, kita terdedah kepada 3 sifat Allah. Pertama, kita terdedah kepada sifat ilmu. Allah mengetahui niat kita, nampak? Ya. Hati kita, aku sembahyang ni kerana Allah ke tidak? Allah tahu. Itu terdedah kepada ilmu Allah. Kedua, terdedah kepada melihat Allah. Perbuatan kita tu kena betul. Rukuk, sujud, apa semua tu ikut seperti mana yang ulama tunjuk. Yang ulama ambil daripada Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu jangan seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Siapa yang terangkan? Ulama tolong bawa. Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Al-Hambali, Al-Hanafi, depa tolong bawa mari ke kita. Ikut depa, jangan ikut lain. Depa saja yang spesialis, ahli, yang lebih dekat dengan Nabi, lebih faham dengan Nabi, lebih banyak dengan sahabat Nabi, yang lebih arif tentang agama Allah. Boleh Jangan keluar daripada depa. Jadi maknanya kita pastikan kita terdedah lagi kepada sifat sama', mendengar. Setiap rukun qauli yang 5 kita baca tu Allah dengar. Tu imam dia kena ada lagu tu sebab dia yang baca. Dia kena tahu dia baca dia Tuhan dengar, bukan makmum dengar. Maka tu dia kena jaga sungguh. Ni Allah dah dengar aku baca ni. Tak ada gentang, tak ada gemuruh, tak ada takut. Nampak tak? Hamai ayat apa boleh, tak payah duk hafal yang dulu. Ya. Saya kira macam tu je, berdiri. Dia terlintas nak baca ayat apa baca. Dia sangkut tu mana kita ada silap kita dalam. Dalam kita ada tak betul. Semalam hang makan toge kot. Tu dah. Toge. Ya, tukang sumbat. Sajalah kata apilah.
Ya. Dia tanam apa? Tauge tu kan. Kalau kita tengok, saya di balik pulau, di kampung pulau dulu tengok pergi melawat. Pekerja-pekerja lah nak pergi bagi bantuan sikit kebajikan. Masuk bila kampung Cina, tengok dia duduk apa? Dia duduk tanam, dia buat apa? Tauge kan. Tajam lah. Lubang tu, lubang ayak tu. Ayak tu babi hidup di laut. Dia ambil ayak tu, dia buang atas tauge. Dia tuang. Dia keluar tauge dia besar-besar. Dia bagi dah tu bungkus kat saya nak balik pula. Tak makan lagi terang tu tengok sendiri. Ya. Seeing is believing. Kalau kita tengok pun kita nampak kan. Dia maknanya tak dapat tidak saja kata bila kan. Bukanlah semua tauge orang Melayu pun buat tauge sekarang kan. Orang Melayu pun boleh buat dah. Kita kena pilih lah benda-benda syubhat ni, pilih ya. Makan yang halal kan. Insya-Allah. Itu jadi pendeknya sebagai contoh, kalau lupa tu adalah tidak semalam orang panggil makan kenduri di mana-mana kot silap makan gaduh ekor dia bagi. Dia pun menang-menang ekor buat kenduri luar selamat. Kacau kita kan itu nak kena faham tu. Jadi makanya kita adalah sangkut. Kalau jiwa kita tu elok, memang dia akan lupa betul lah. Tapi kalau jiwa memang tak elok, hang makan apa memang tak ada apa dah, tak ada masalah. Tak beri kesan. Tak gitu kan. Jadi makanya kita kena pelihara mulut tu nak baca. Ingat, nak baca, kita baca Quran, Allah dengar. Ya Allah, Engkau mendengar kalammu sendiri aku baca, maka aku baca seindah-indahnya untukmu ya Allah. Itu jadi maknanya kita ada khusyuk dengan Allah. Itu yang kita kata khusyuk dengan Allah tu ya. Tapi duk bimbang orang belakang dengar dia kata apa, dia nak gemuruh pula, dia peluh habis semua lah. Ini bukan menghadap Tuhan ya. Dia tidak ada hubungan dengan Tuhan. Makna kita dia hanya bergantung kepada manusia. Itu namanya riak. Senang aja, bukan susah nak kata riak tu ya. Buang riak tu. Antaranya kerana kita berhadapan dengan Allah ya. Kita didengari oleh kalam kita oleh Allah. Kalam tu pula kalam Allah. Maka itu artinya sebahagian daripada khusyuk. Boleh faham ya? Itu ruh salat. Ruh salat namanya. Kalau ada macam itu ruh salat, kita dapat ruh. Kemudian yang ketiga, hakikatus salah. Hakikat solat. Apa dia hakikatus solat tadi ni? Izharul hajah likubari takbir. Dia kata mendahirkan hajat sebelum takbir. Belum berdiri hajat kita sudah keluar. Aku nak cakap dengan Tuhan, aku nak apa, Tuhan bantu tolong aku saat ni ada problem apa cakap. Adalah kita menghadap Allah ni mesti kita ada sebab. Tak ada sebab menghadap buat apa? Kita nak jumpa orang besar, nak jumpa satu raja, mesti ada sebab dia lah. Tak ada sebab jumpa buat apa? Kita bertemu dengan Allah pun ada sebabnya. Sebab untuk mendahirkan hajat kita, kerana kita fakir. Antumul fuqara ila Allah. Betul tak? Tuhan nak tengok isi perut kita, isi dada kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Tengok ya Allah, dada aku ni macam-macam hajat semak ada dalam ni. Minta Tuhan makbul, Tuhan hilangkan. Itu peluangnya berjumpa Allah. Nampak tak? Faham ya? Nampak tak dia punya wajah? Dah. Nak lagi kemah pergi haji. Sekali kena pergi jumpa terus. Nampak? Lagi dekat dengan Tuhan. Dia pergi umrah, pergi haji pasal tu lah. Untuk mendahirkan hajat kita. Sebab kita mentadbir, kita sebagai khalifah, tugas kita besar. Sebab itu kita kena berjumpa yang maha besar. Nampak tak? Jadi sembahyang 5 waktu ni, dia sampai kepada kesimpulan dia kena pergi Mekah lah. Duduk menghadap 5 kali sehari, 5 kali sekali menghadap. Sekarang kena menghadap Allah langsung. Sekali pun jadilah mai jumpa Tuhan. Nampak tak? Pasal dia maha besar, kamu boleh berjumpa Allah sekali ya, sama hidup. Nampak tak? Diwajibkan. Nak pergi lebih daripada tu boleh. Ya. Ini yang saya kata tadi. Ini kebanyakan orang tak tahu bahasa masalah ni. Jadilah kata Umar, akhir zaman aku bimbang orang buat kerja haji umrah tidak lebih bermakan angin. Sebab dia tak tahu siapa dia pergi. Nampak tak? Dia kira orang duk pergi, kita pun pergi. Umrah tu ibadat buat. Dekat tu saja kah? Tapi dia tak tahu apa dia tujuan. Sama juga sembahyang. Kalau kita reti hajat, berebut nak jumpa Allah lah. Kalau kita reti kita berhajat dengan Allah, Zuhur ni aku nak abang apa? Antara subuh dengan Zuhur mesti ada problem. Kita kerja kan? Bantu Allah bersihkan, tak nak sembahyang. Kalau ada pun sembahyang sunat duha. Betul tak? Antara subuh dengan Zuhur mana ada sembahyang, putus. Pasal Tuhan nak bagi kita kerja, cari kehidupan. Nampak tak? Dalam cari kehidupan mesti ada problem. Betul tak? Ada masalah. Masalah ni kita nak lungguk di mana?
Nak habaq ke siapa? Kena habaq kepada Allah. Waktu bila? Waktu zuhur. Nampak tak? Dia bagi kita berhenti, Ustaz. Zuhur ambil jumpa aku. Daripada subuh hang buat kerja tadi, di hari siang hang buat kerja tadi, ya. Wa ja'alna al-lailata wa ja'alna nahara ma'asha. Kami jadikan siang itu untuk kamu cari makan, kamu kerja. Ya. Jadi untuk membersihkan, untuk kita nak menyelesaikan kita punya urusan, problem di antara subuh dengan zuhur macam-macam masalah. Orang kerja, orang makan gaji, orang mengambil upah, orang apa nak, bagai-bagai lagi kaedah kerjaan hidup, tentu kita ada problem. Nampak tak? Ya. Kerja tak boleh habis, kerja tak boleh siap, nampak tak? Keadaan sangat tak sampai. Bila kita nak buat? Aku nak jumpa Tuhan, tanya zuhur, nak habaq pula. Nampak tak? Nah, habaq bukan boleh cakap begitu, melalui solat. Dia bagi satu formula, ya, satu kaedah. Kita berdiri, sebut awal-awal, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samaa. Ya, Allah kata hang mai bawa problem kat aku, tak apa, aku selesai. Tapi hang buat elok. Nah, InsyaAllah tuan-tuan, assalam tu kita buka dengan, kita tutup, kita buka dengan salam tu, betul ya tu? Assalamualaikum, betul ya tu? Maknanya akan selesai. Salam itu berarti problem kamu akan selesai. Nampak tak? Dan untuk kamu, untuk saudara kamu juga sebagai doa. Bukan kamu seorang. Dah antara zuhur dengan asar, tak lama mana kan? Ada problem juga. Mesti ada problem sikit. Kita tunggu pula masuk asar, kita habaq kat Tuhan lagi sekali. Melalui mana? Luahan daripada isi dada kita. Itu panggil hajat. Itu katanya haqiqatus salat. Hakikat solat yang ni lah. Dia faham tak? Antara asar dengan maghrib mesti ada problem. Sebab tu Tuhan tak berdekat-dekat. Dia atur waktu tu dah betul. Dah betul ikut jiwa kita, ikut peranan kita untuk kita punya perhubungan dalam urusan dunia. Tuhan dah atur betul. Jangan diubah. Nampak tak? Bila masuk pula waktu asar, kita mesti ada problem. Waktu nak berehat, waktu nak balik ke rumah, apa pada urusan rumah pula nak tengok macam mana. Sampai maghrib, masuk maghrib pula kita kena dedah lagi sekali. Dedahkan dada, isi luahan dada kita, hajat kita kepada Allah. Allah akan atasi lagi 5 kali. Mana ada orang besar boleh tolong kita 5 kali sehari? Ya? Boleh jumpa satu orang 5 kali. Saya nak jumpa Tuhan sekali petang. Sudahlah, sekali jumpa sudahlah. Nampak tak? Mai pula lepas 6 bulan mai jumpa. Lepas 6 bulan baru jumpa. Betul tak? Sakit, pergi jumpa spesialis. Bila suruh mai? Lepas 2 bulan mai jumpa saya. Nampak? Saya nak jumpa 5 kali tak boleh sehari. Tuhan boleh jumpa 5 kali pasal bang. Tak boleh. Allah lagi besar. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Ya? Kena faham ni. Tapi orang tak faham dulu ni. Peluang dia Tuhan bagi 5 kali yang boleh jumpa aku, boleh bawa segala masalah, dedah kepada aku. Kenapa kamu tak dedah? Ya. Rugi besar. Kita tak faham yang ni. Ya. Tambah orang tak mau sembahyang, lagi tak jumpa siapa. Lagi teruklah dia. Ya. Tak faham betul lah. Ini yang kita nak kena mengaji tu. Hakikatus solat. Hakikat, the reality of the solat. Itu dia nak. Sampai begitu pula, dah tidur malam, dia bagi tidur, mesti ada problem juga nak bangkit besok pagi untuk rancangan apa? Ya, puji Allah dulu, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Syukur puja-puji kepada Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan. Mati apa? Mati tidur, mati kecil. Aku nak sambung kehidupan, ya Allah. Sambung dengan tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Wa anna Muhammadan abdu wa rasul, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Baru keluar buat kerja. Dia tak ada tangan, Allahumma hdina fiman hadait wa Allahumma hdini fiman hadait. Minta doa dulu nak buat kerja. Cantik dah Tuhan letak lah, nampak ya. Api dah buat kerja. Turunlah tadi ni. Allah akan bantu kita. Saat ni ada problem, buat mai kat aku, habaq lagi sekali. Doa. Tapi hang buat elok sembahyang. Nampak? Ikut apa aku perintah. Jangan lupa, halal haram mesti ingat. Zikir khafi kena ada. Ingat zikir dalam tu kena kuat. Nampak ya? Baru jadi benda. Jadi kalau kita boleh faham lagu ni tuan-tuan, indahnya Islam, cantik kita dengan Tuhan, ya. Sayang kita dengan Allah. Akan jadi sayang 5 kali Tuhan mau jumpa kita, tak sayang ah? Ya. Doktor ni bagilah dia nak jumpa aku lagi sekali. Kita ni habaq kat orang, nampak? Ni mai jumpa saya hari ni, nanti lepas 2 minggu mai baliklah mai jumpa saya. Mesti mai jumpa kau. Saya nak tengok macam mana. Tentu kita rasa doktor ni sayang kat kita, betul tak? Ya.
Kita berebut, kita dihabak ke orang, doktor tu bagus lah. Dia kata nak jumpa lagi sekali, dia nak check balik. Seronok lah. Ini Allah 5 kali sehari, ya Allah. Dia tak tahu. Na'udzubillah, punya jahil. Ya. Kenapa tak mau mengaji? Itu masalah dia. Tak mau mengaji. Lagi satu punya jiwa sombong, ujub. Aku dah faham mengaji apa. Nampak? Ujub. Ya. Orang yang sombong ni lah. Ya. Dia ingat dia sudah kuasai pengetahuan, tak perlu lagi kepada Allah, tak perlu ilmu Allah, tak perlu ilmu Islam. Ni sombong lah ni. Tu orang sombong tu, nampak dia? Ya. Tawaduk lah sikit. Habis-habis kuliah, habis semayang subuh tu duduklah, tunggulah dulu lah sampai matahari naik. Ya. Ini kita nak fikir tuan-tuan. Jadi itu yang di antara yang kita boleh pesan supaya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tengok dulu betul lah. Jadi yang kita baca sekarang ni sampai pangkat yang kedua lah. Jadi kita akan ambil berkata Abu Ali Ar-Ruzbari. Kita baca kemudian. Boleh dia kata orang? Kita tangguh dulu InsyaAllah qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih nabil karim sayyidina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.